Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, bertemu lagi kita dalam program Asah Minda. Asah Minda, bagaimana yang kita jadualkan setiap pagi insya-Allah. Setiap pagi bersama saya, kita borak-borak pagi kita sambil-sambil kita bersiap-siap bagi mereka-mereka yang nak ke tempat kerja. Mungkin boleh mendengar sedikit perkongsian daripada saya pada pagi ini. Setiap pagi insya-Allah kita ambil masa sekejap, mungkin dalam masa 20 minit, 30 minit macam tu, untuk kita asah minda kita. Bagaimana yang saya sebutkan, kita perlu sentiasa mengasah minda kita. Jangan biarkan minda kita tumpul. Jangan biarkan minda kita berkarat. Kita kena sentiasa asah minda kita. Okey, dan insya-Allah program ini kita akan teruskan setiap pagi insya-Allah. Dan saya minta anda untuk jemput rakan-rakan. Saya nak jemput anda untuk jemput rakan-rakan kita yang lain. Kita sharekan dengan rakan-rakan kita yang lain insya-Allah. Supaya lebih ramai insya-Allah dapat bersama dengan kita, dan kurang-kurang insya-Allah niat kita adalah kita dapat bantu. Kita dapat bantu bagi mereka-mereka yang mungkin berada dalam kebuntuan, bagi mereka-mereka yang berada dalam keadaan kita tak tahu nak buat apa-apa. Semoga insya-Allah dengan sedikit perkongsian daripada saya ini dapat mencambahkan minda mereka. Dan itulah niat kita insya-Allah. Dan saya minta anda, kita jangan ragu-ragu untuk kita sharekan dengan rakan-rakan kita. Kita sharekan saja video ini, live ini dengan rakan-rakan. InsyaAllah, saya yakin sebenarnya kita akan dapat bantu ramai orang sebenarnya. Apatah lagi dalam hari ini. Dalam hari ini kita tahu ramai yang berada dalam keadaan kita panggil celaru, confused. Kan? Apa yang nak dibuat? Kadang-kadang ramai juga di antara kita yang memang kita panggil buntu, ataupun ramai yang kadang-kadang ada di antara kita yang ialah mungkin hari ini dalam keadaan goyang, dalam hari ini dalam keadaan yang kita panggil down. Mungkin berada dalam sangat down, berada dalam sangat ialah demoralized, sangat moral semangatnya jatuh dan sebagainya. Jadi kita ambil peluang ini untuk kita bantu rakan-rakan kita. Kita jadilah orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain insya-Allah. Dan itu jugalah niat saya. Niat saya untuk berkongsi sikit sebanyak perjalanan hidup saya, berkongsi sikit sebanyak pengalaman saya dalam membina kejayaan, membina kita panggil pengukuhan ekonomi. Jadi mungkin boleh bantu untuk memberi sedikit idea kepada mereka. Okey, hari ini kita nak teruskan lagi tentang bagaimana sebenarnya kita nak bina, kita nak mengorak langkah kita. Kita nak bina apa yang kita boleh gerakkan, apa yang kita boleh kukuhkan ekonomi kita, apa yang boleh kita lonjakkan ekonomi kita. Okey, semalam saya dah kongsikan dengan anda tentang bagaimana sejarah perjalanan saya membuka perniagaan dalam bidang food court, dalam bidang F&B. Okey, bagaimana saya ceritakan perkara betul dan perkara yang saya buat silap dalam membina perniagaan saya, terutama dalam bidang food court. Okey, semalam juga saya dah kongsikan dengan anda. Okey, pemilihan perniagaan itu penting. Okey, saya memilih perniagaan dalam bidang F&B kerana kebetulan waktu itu saya ada buildings yang memang disediakan food court di tingkat atas,
Kemudian di tingkat kedua saya ada futsal. So bagaimana semalam saya juga ceritakan kepada anda dalam urusan perniagaan, kita panggil perniagaan makanan ini, terutama restoran, gerai makan dan sebagainya. Kalau macam saya food court. Jadi apa yang paling penting ialah bagaimana kita nak menguruskan, kita nak mengendalikan urusan duit kita. Urusan bagaimana kita nak pastikan bahawa ianya teratur, ianya bersistematik, ianya dapat dikawal dengan baik. Sebab bila kita berurusan dengan kedai makan ini sebenarnya, kalau kita mengendalikan kedai makan sebenarnya, urusan dia punya transaction itu sebenarnya sangat cepat, sangat laju. Mana duit masuk, duit keluar tu sangat laju. Jadi kita kena uruskan kewangan kita dengan betul supaya kita dapat tracking duit yang masuk tadi dengan sepatutnya dengan jumlah yang betul. Kemudian duit yang kita keluarkan untuk kita beli bahan mentah setiap hari juga sepatutnya juga berlangsung dengan betul. Kegagalan kita menguruskan kewangan menyebabkan perniagaan kita boleh semakin menguncup. Dia tak jatuh terus. Dia akan menguncup. Akhirnya kita terpaksa kena tutup kedai. Dan itu juga yang berlaku kepada saya. Apatah lagi kalau kita tidak ada orang yang betul-betul kita percaya yang boleh mengendalikan kewangan ini. Semalam juga saya ceritakan bahawa untuk pengendalian urusan tunai, kita tak boleh percaya kepada sesiapa pun. Dalam apa orang kata 100%. Kita tak boleh percaya kepada orang yang kita serahkan 100%. Kita kena ada check and balance. Kita kena pastikan bahawa kita ada kaedah bagaimana kita nak buat checkpoint kita. Di mana kita boleh tracking duit masuk dan duit keluar itu selari. Okey. So hari ini insyaAllah kita nak sambung lagi tentang saya buka lagi satu perniagaan iaitu futsal. Fenomena yang saya katakan, saya di atas food court saya tadi ada futsal. Saya kira ramai juga di antara kita yang ada futsal dan mungkin juga ada yang teringin nak buka gelanggang futsal, gelanggang badminton, dan macam-macam gelanggang lagi kita boleh buka. Okey. Dan hari ini saya nak berkongsi apa yang betul dan apa yang silap saya semasa saya menguruskan, masa saya mengendalikan perniagaan futsal ini. Gelanggang futsal. Okey. Sebelum itu, sekali lagi saya jemput anda untuk kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan. Okey. So, perniagaan futsal saya berjalan serentak bersama dengan perniagaan food court saya kerana ianya bersekali. Okey. Saya ada futsal, gelanggang futsal saya ada satu sahaja. Gelanggang futsal yang bersaiz international. Biasa bila kita sebut saiz international ni lebih kurang dalam 20 meter kali 40 meter. Itu standard dia. So apa yang saya nak kongsikan dengan anda ialah pemilihan gelanggang futsal bagi saya waktu itu. Kenapa saya memilih futsal? Sebab permintaan waktu itu saya nampak banyak. Ramai orang yang waktu itu sedang gairah untuk bermain futsal, kan? Jadi saya nampak banyak-banyak gelanggang futsal yang ada di Kuantan itu tak banyak waktu itu, penuh semua. Banyak yang penuh, banyak yang terpaksa kena queue terlampau lama. Jadi saya mengambil inisiatif untuk buka gelanggang futsal. Okey. So, saya ada seorang supervisor saya yang menguruskan gelanggang futsal ini, yang mengendalikan gelanggang futsal. So, dia juga berpengalaman sebab saya ambil orang yang dah berpengalaman tentang futsal. Okey, macam mana untuk kita uruskan futsal. Cuma tempat saya ini dia agak isolated kerana dia berada di tingkat atas. Jarang-jarang futsal yang berada di tingkat atas. Yang di bawahnya food court dan di bawah sekali adalah pasar raya. Rata-rata kita tengok futsal biasanya di gelanggang biasa sahaja, kan, di bawah
tapi ini di tingkat atas. So dikelilingi oleh ianya bangunan, of course dinding, tetapi pengudaraannya cukup. Sebab syarat bila mana kita nak minta lesen tadi, dia kena ada pengudaraan yang cukup dan sebagainya. Okey, cuma oleh kerana dia agak isolated, dia agak terasing. Jadi waktu itu apa yang saya lakukan ialah saya kena banyakkan promosi, saya kena banyak perkenalkan gelanggang futsal saya ini kepada orang ramai, orang di sekitar, di sekeliling. Okey, so alhamdulillah futsal saya mendapat tempat, ramai yang datang. Cuma oleh kerana gelanggang futsal saya ini satu sahaja. Kalau biasa banyak gelanggang-gelanggang lain yang menggunakan kaedah dulu adalah kita panggil shelter, bangunan-bangunan yang yang ditinggalkan untuk gudang dan sebagainya, so di-convert kepada futsal. So mereka boleh bina 4-5 gelanggang futsal. Cuma saya hanya satu. So di situ memerlukan pengendalian dan pengurusan yang cekap. Kerana kita nak mengaturkan gelanggang futsal satu sahaja. Okey, jadi apa yang saya buat waktu itu ialah saya menyusun jadual yang sangat ketat. Maknanya setiap saya punya tim yang nak masuk, jadi kita tentukan masa yang tertentu. Sejam, jadi waktu sejam itu dia tak boleh datang lewat. Dia tak boleh datang lewat, kena sharp on time. Kemudian dia akan berlangsung dalam tempoh masa yang dia sewa. Dia bayar. So tak boleh lebih sebab dah ada tim lain yang sedang menunggu. Okey, so benda itu berjalan, perjalanan itu berjalan terus seperti biasa. Dan biasanya futsal ini waktu cuti itu dia agak penuh. Kemudian di malam hari, malam bawa sampai pukul 12, 1 pagi pun ada lagi yang main. So menarik sebenarnya futsal ini, perniagaan futsal ini. Cuma oleh kerana tempat saya tadi yang saya sebut satu sahaja, jadi dia agak ada sedikit kekangan. Kemudian dalam menyusun kita panggil permintaan pelanggan-pelanggan kita, tim-tim yang nak bermain, sebenarnya oleh kerana satu sahaja, masih banyak lagi ruang-ruang, terutama masa siang hari yang tidak dipenuhi. Kerana futsal ni biasanya kita faham ianya daripada petang bawa ke malam, bawa ramai orang. Waktu pagi sampai ke petang agak kurang waktu itu. So di sini sebenarnya permulaan perancangan saya ialah saya nak jadikan tempat gelanggang futsal saya ini tempat latihan futsal. Tetapi malangnya sebenarnya perancangan tersebut tak dapat dilangsungkan sebab so di sinilah kelemahannya. Kelemahan dalam semasa pengurusan saya sebelum ini, saya masih ingat lagi, ialah networking. Networking maknanya saya tak dapat menyusun strategi yang betul dengan orang yang betul untuk menyusun, untuk mengendalikan kita panggil program latihan. Sebab itu dalam perniagaan sebenarnya kita kena kuat networking kita. Networking dalam area ataupun industri kita. Kita kena ada networking yang kuat. So bila kita tidak ada networking dalam urusan perniagaan kita, dalam industri kita tadi, maka di situ sebenarnya kita akan kesorangan, kita akan jadi macam tak dapat orang kata berhubung dengan mereka-mereka yang sama industri dengan kita. Okey. Kadang-kadang ramai orang berfikir kita takut kepada persaingan. Sebenarnya dalam perniagaan kita sebenarnya tak takut kepada persaingan. Kita tak boleh takut kepada persaingan. Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana kita nak bersama dalam industri yang sama dengan kita. Networking.
jalinan kerjasama. Itu yang paling penting dalam perniagaan. Okey, jalinan perniagaan merupakan strategi yang penting bagaimana kita nak kembangkan perniagaan kita. So, kesilapan saya waktu itu ialah saya tidak ada networking dalam industri futsal. Saya tak ada kontak dengan kita panggil pengusaha-pengusaha luar ataupun mereka-mereka yang berkecimpung dalam futsal. Jadi bila mana saya tidak ada networking menyebabkan saya tidak boleh menyusun, walaupun dalam perancangan saya nak susun, saya nak jadikan tempat saya sebagai kita panggil pusat latihan futsal, oleh kerana ianya strategi, tempat yang tertutup dan sebagainya. Tetapi saya tak dapat laksanakan. So di situlah kelemahan yang menyebabkan perniagaan futsal saya ini dia tak boleh berkembang jauh. Dia hanya sekadar kita terima order daripada tim-tim, daripada customer-customer yang dah biasa atau yang dah guna, tetapi penggunaan waktu yang hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Maknanya saya tak dapat memanfaatkan sepenuhnya gelanggang futsal tadi untuk seluruh setiap masa. Saya tak dapat memanfaatkannya. Dan di situlah sebenarnya menyebabkan saya tak boleh kembangkan dia. Saya tak boleh bawa perniagaan futsal saya tadi lebih jauh. Cuma dari sudut pengurusan kewangan sebenarnya, kalau macam Fukok semalam, saya katakan pengurusan dia agak laju, oleh kerana kita duit setiap hari masuk dan juga kita kena keluarkan setiap hari untuk kita keluarkan duit untuk beli bahan mentah dan sebagainya. Tapi untuk futsal dia berbeza. Kerana kita dah ada sistem check in tadi, check in dan check out, kita pengurusan kewangan lebih mudah. Kita nampak, kita tahu siapa yang order, berapa jam dia order dan sebagainya. Jadi kita tahu berapa jam dia tempah. Jadi kita tahu. Jadi kita dapat check terus daripada akaun dengan duit dalam kaunter, kita tahu berapa banyak sebenarnya hari ini tempahan berlaku, dan berapa banyak sebenarnya duit yang masuk. Ia agak mudah. Sebab itu dalam pengurusan futsal saya boleh bertahan agak lama, kerana ianya dari sudut pengurusan kewangan tadi dia agak teratur. Okey, tetapi ianya tak boleh berkembang jauh sebab saya tidak ada networking. Saya tidak menyusun, saya tidak mengendalikan futsal saya ini bersama dengan pengusaha-pengusaha futsal yang lain dan juga dengan mereka-mereka yang aktif permainan futsal ini. Jadi menyebabkan perancangan saya tak dapat nak laksanakan. Jadi apa yang saya nak kongsikan dengan anda ialah dalam perniagaan strategi sangat penting dan pelaksanaan kepada strategi itu adalah networking. Kita kena ada networking yang banyak sebenarnya dalam perniagaan ini. Dan kita jangan takut kepada persaingan. Ramai orang kadang-kadang bila fikir pasal perniagaan dia lebih takut sebabnya bersaing. Takut untuk bersaing. Sebenarnya salah. Dan perniagaan, persaingan itu bagus. Lebih ramai orang yang berniaga benda yang sama sebenarnya lebih bagus. Sebab boleh menarik perhatian. Boleh menjadi penumpuan. Tempat tumpuan. Kan? Berbanding dengan kalau kita seorang-seorang. Bila kita berniaga seorang-seorang, dia biasanya kita susah nak maintain lama. Sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang disengaja dia adakan pusat. Contoh kalau bulan puasa, kita ada bazar Ramadan. Kenapa? Kenapa kita nak kumpulkan semua orang berada dalam satu tempat? Bukan dalam sudut istilah bersaing. Sebab ramai orang. Tak sebenarnya. Sebab kita nak jadikan ianya pusat supaya kita boleh tarik orang ramai ke satu pusat. Ke satu tempat. Berbanding kalau kita berniaga di bazar Ramadan seorang-seorang. Seorang-seorang dekat tepi rumah kita. Jadi tumpuan orang tu agak kurang.
kan, berbanding kalau kita berada di pusatnya, di bazar Ramadan itu sendiri. Itu sebenarnya teori bagaimana sebenarnya dalam perniagaan persaingan itu sebenarnya sihat. Cuma dalam bersaing kita kena bijak untuk menempatkan diri kita. Contoh, kita memberikan servis yang lebih baik. Kita tawarkan sesuatu yang lebih baik. Dalam ramai-ramai itu walaupun perniagaan yang sama tapi kita tawarkan suatu kelainan, suatu keunikan, suatu yang lebih. So insya-Allah sebenarnya ianya akan dapat menarik lebih ramai orang kepada kita. Bukannya bila kita bersaing, kita terpaksa pakai mandrem itu, mandrem ini. Itu tak betul. Kan? Persaingan dalam perniagaan adalah penting, adalah baik. Cuma kita yang berada dalam persaingan tadi kena bijak bagaimana untuk menempatkan diri kita. So itu sebenarnya tips yang saya nak boleh kongsikan dengan anda. Dan begitu juga, itulah juga apa yang saya lakukan semasa dalam saya menguruskan perniagaan futsal saya. Kesilapan saya tidak ada networking menyebabkan ianya tidak boleh berkembang. Tetapi dalam masa yang sama, perniagaan futsal yang saya nyatakan, ianya sangat bagus, sangat kita panggil ada masa depan yang baik kalau kita uruskan dengan cara yang lebih teratur. Kita uruskan dengan cara yang kita panggil lebih bersistematik. Dan kita ada strategi yang betul. Kita tak boleh buka gelanggang futsal hanya sekadar nak tarik orang untuk sewa sahaja, untuk main futsal saja. Sepatutnya kita boleh pelbagaikan lagi. Contoh, jadikan tempat pusat latihan, jadikan tempat mungkin gelanggang untuk wanita, khusus untuk wanita, kerana wanita juga main futsal. Dan banyak sebenarnya apa yang kita boleh cambahkan lagi ataupun kita boleh pelbagaikan lagi daripada gelanggang futsal ini. So saya harap anda dapat idea, anda dapat pencerahan antara pemilihan perniagaan, sebab saya dah bagi pelbagai kita panggil sampel contoh untuk anda boleh gerakkan, untuk anda boleh mulakan perniagaan anda. Okey, so sepanjang apa yang saya dah kongsikan kepada anda, saya harap kurang-kurang dah boleh buka minda anda, dah boleh sedikit memberi idea kepada anda apa perniagaan yang anda nak mulakan. So jangan takut untuk mulakan perniagaan, jangan kita rasa macam curiga, jangan kita rasa kita sendiri rasa macam yakin tak yakin. Kalau kita tahu pemilihan perniagaan kita itu dah betul, ianya dalam kepakaran kita, ianya dalam pengetahuan kita dan kita ada ilmu, insya-Allah saya sokong anda untuk anda buka perniagaan anda. Mulakan perniagaan anda. Sebab kita tahu 9/10 punca rezeki adalah dalam perniagaan. Dan perniagaan sebenarnya boleh melonjakkan ekonomi anda. Yang penting anda kena tahu sikit sebanyak tentang perkara-perkara yang perlu anda elakkan supaya kita tak langgar dinding dan kita bijak dalam menguruskan perniagaan kita. Kita kena ada strategi dalam menguruskan perniagaan kita. Kita jangan biarkan perniagaan kita hanya sekadar kita buka, kita harap orang yang datang kepada kita. Tak boleh. Kita kena susun strategi kita. Bagaimana untuk menarik orang lebih ramai kepada kita. Dan bagaimana kita nak menempatkan perniagaan kita dalam pasaran. Itu antara strategi-strateginya. Dan insya-Allah sebenarnya kita akan bincangkan lebih lanjut lagi tentang strategi ini. Kerana strategi dalam perniagaan sangat penting. Kerana perniagaan itu seumpama peperangan. Dalam peperangan war. So, bila kita memasuki peperangan, yang paling penting adalah strategi. Bila sebut strategi, kita kena tahu kekuatan lawan dan juga kekuatan diri kita sendiri. Dan kita kena tahu bila waktu yang paling sesuai untuk kita attack, untuk kita serang. Itu strategi. Dan bagaimana sebenarnya kita nak susun bala tentera kita dalam peperangan itu. Itu
peperangan. So dalam perniagaan juga sama. Dalam perniagaan, kerana perniagaan itu adalah peperangan. Jadi kita kena bijak menyusun strategi kita. Kita kena bijak bagaimana untuk menempatkan perniagaan kita berada dalam pasaran. Dan yang pastinya, dengan strategi yang betul sebenarnya, kita mampu lonjakkan perniagaan kita dengan cepat. Dengan strategi yang betul. So, insyaAllah kita akan bincang lebih lanjut lagi. Lebih detail lagi tentang strategi ini. Dan insyaAllah kita akan teruskan lagi program kita. Program Asah Minda kita ini. Sebab itulah niat saya untuk saya memberi sedikit, kita panggil, idea kepada anda. Bagaimana untuk anda memulakan perniagaan anda. Dan bagaimana anda untuk menguruskan perniagaan anda ini. Supaya insyaAllah saya doakan perniagaan anda terus maju dan anda berjaya lonjakkan ekonomi anda. Okey, so saya kira itu saja perkongsian saya pada pagi ini. So sebelum itu, saya minta anda sekali lagi untuk kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan kita. Sangat penting sebenarnya kita kena kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan kita supaya kita tak tahu dalam ramai-ramai rakan-rakan kita tu mungkin ada yang sangat-sangat memerlukan bantuan kita. Terutama daripada sudut idea ini, daripada sudut cetusan idea ini. Sebab untuk memulakan langkah, orang kata sesuatu yang kita perlukan push, sesuatu yang kita perlukan tolakkan. Jadi, itulah mungkin sumbangan yang kita boleh bantu mereka. Jadi, janganlah kedekut untuk kita, kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan kita insyaAllah. Okay, so insyaAllah kita berjumpa lagi besok. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.